Assalamualaikum. Salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, yaitu sejarah awal Lahadatu dan Datuk Baginda Putih. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Lahadatu menjadi penempatan awal direkodkan pada tahun 1789, yaitu apabila Datuk Baginda Putih berhijrah ke Lahadatu. Pentadbiran pertama telah direkodkan di Lahadatu pada tahun 1881 oleh North Borneo Carteret Company (NBCC) di Silam. Bermula daripada saat itu, Lahadatu mula menonjolkan peranannya sebagai sebuah pusat pentadbiran dari sumber ekonomi bagi NBCC. Perubahan mula berlaku dari beberapa aspek di Lahadatu seperti ekonomi, pentadbiran, dan politik. Justru dalam bab ini, perbincangan akan memberikan tumpuan kepada sejarah awal Lahadatu, yaitu dengan fokus perbincangan berdasarkan subtajuk seperti kedudukan geografi, perkembangan ekonomi, sejarah awal pentadbiran, dan lain-lain. Mari kita dedahkan sejarah awal Lahadatu. Sebelum membincangkan dengan lebih mendalam mengenai Lahadatu, sejarah mengenai Sabah secara umum akan dikaji dahulu. Setiap sejarawan mempunyai beberapa pendapat mereka yang berbeza mengenai asal-usul nama bagi negeri Sabah yang juga dikenali sebagai negeri di bawah bayu ini. Namun kebanyakan mereka bersetuju dengan pendapat yang dibuat oleh Alain R. Maxwell melalui artikel beliau, yaitu The Origin of the Name Sabah, yaitu Sabah Society Journal 1981 hingga 1982, mempercayai bahawa nama Sabah berasal daripada bahasa Melayu Brunei, yaitu Sabah, yang bermaksud arah aliran sungai. Penggunaan perkataan Sabah atau Sabah juga pernah dilihat dalam dokumen pemberian hak kebenaran memiliki bahagian utara Borneo oleh Sultan Abdul Mubin dan pemberian gelaran Maharaja Sabah seperti yang dilaporkan dalam Straits Times of Singapore pada tahun 1879. Pada tahun 1658, berlaku satu pemberontakan di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pangeran Muhyiddin. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh Sultan Mubin di Pulau Cermin. Sultan Brunei telah mengeluarkan titah, maka Baginda pun mengeluarkan titahnya. Hai Betara, kalau sekiranya Betara dapat mengalahkan Sultan Mubin di Pulau Cermin itu, maka aku berikan negeri sebelah Sabah, yaitu negeri Kimanis. Sultan Sulu telah datang membantu Sultan Brunei dan berjaya menumpaskan pemberontakan yang dilakukan oleh Sultan Mubin. Setelah tewas kepada Sultan Sulu, Sultan Mubin telah melarikan diri ke Kinarut. Kejayaan Sultan Sulu menewaskan pemberontakan tersebut menyebabkan Sultan Brunei telah mengadakan kawasan timur laut Borneo kepada Baginda pada tahun 1622. Hal ini menyebabkan ramai bangsawan dari Sulu datang ke kawasan timur Sabah. Lahadatu merupakan salah satu daerah yang terdapat di pantai timur Sabah. Sejak awal penguasaan kerajaan tempatan sehingga kepada kemasukan kuasa barat ke Sabah, kawasan daerah ini telah dikuasai oleh beberapa pihak. Pada awalnya, kawasan daerah ini dan sekitarnya berada di bawah penguasaan Kesultanan Brunei. Kemudiannya diserahkan kepada Sultan Sulu. Pada tahun 1878, Sultan Sulu telah memajakkan kawasan yang dimilikinya itu kepada NBCC, North Borneo Carteret Company. Kesan Perang Dunia Kedua yang sangat teruk di atas Sabah
NBCC telah menyerahkan kawasan yang dimilikinya kepada kerajaan British. Kajian arkeologi menunjukkan bahawa beberapa bahagian di Lahad Datu telah didiami oleh sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Antara kawasan-kawasan yang pernah didiami oleh manusia awal ialah di Tingkayu dan Gua Madai. Kawasan Tingkayu dipercayai telah didiami oleh manusia Paleolitik lebih daripada 20,000 tahun dahulu, kerana terdapat bukti longgokan hasil batuan yang digunakan oleh kegiatan membuat alat daripada batu seperti senjata, peralatan keperluan seharian dan lain-lain. Kawasan di Lahad Datu ini dianggap sebagai tapak Paleolitik yang tertua di Sabah. Ini menunjukkan sebelum bermulanya pemerintahan sebuah kerajaan di Sabah, kawasan di sekitar Lahad Datu telah didiami oleh manusia terawal. Namun masyarakat ini bukanlah yang membentuk penduduk Lahad Datu pada hari ini, kerana kebanyakan penduduk di Lahad Datu terdiri daripada masyarakat yang berhijrah, manakala kawasan Gua Madai pula telah didiami oleh masyarakat Idaan sejak 10,000 tahun yang lalu. Kajian Muzium Sabah pada tahun 1970-an mendapati aktiviti manusia telah bermula di dalam gua tersebut lebih dari 18,000 tahun yang lalu. Keadaan ini dibuktikan dengan penemuan beberapa peralatan pisau yang halus buatannya oleh ahli arkeologi dari Australia, Dr. Peter Bellewood, dan geologis Britain pada tahun 1980 hingga 1982. Di Gua Madai ini menjadi tempat tinggal manusia untuk sekian lama. Ini dibuktikan dengan rekod tinggalan binatang seperti badak, khinzir, buaya, ular dan rusa yang membuktikan sebagai diet manusia yang pernah tinggal di kawasan tersebut. Dalam jangka masa 3,000 tahun, Gua Madai ini didiami oleh manusia, namun disebabkan peningkatan aras laut menyebabkan kawasan ini ditinggalkan untuk beberapa ribu tahun. Penemuan besi dan tembikar dari India menunjukkan bahawa 1,000 tahun kemudian manusia mula mendiami gua ini semula. Menyentuh mengenai asal-usul Lahad Datu, terdapat beberapa peristiwa menceritakan bagaimana daerah ini mendapat namanya. Nama Lahad Datu mula terkenal dengan penghijrahan seorang bangsawan pada tahun 1879 dari Filipina, yaitu Datuk Baginda Putih, ke sebuah perkampungan kecil di pesisiran pantai Lahad Datu. Datuk Baginda Putih merupakan seorang bangsawan yang sangat berpengaruh dalam zaman Kesultanan Sulu. Penghijrahan Datuk Baginda ini bukanlah disebabkan perintah Sultan Sulu untuk mentadbir Lahad Datu, tetapi lebih kepada mencari tempat tinggal yang baru di tanah seberang. Hal ini kerana pada tahun 1870-an Sultan Jamal Al-Alam, Sultan Sulu ketika itu, menghadapi peperangan dengan kerajaan Spanyol di Filipina. Keadaan kucak-kacir di Filipina menyebabkan ramai pembesar mereka telah berhijrah ke tempat lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Penghijrahan beliau telah membawa perubahan besar kepada perkampungan itu, sehingga menjadikan kawasan tersebut selamat daripada ancaman lanun. Pertapakan Datuk Baginda Putih ini juga telah tersebar luas dan menarik lebih ramai bangsawan-bangsawan Filipina yang bergelar datuk untuk menetap di kawasan tersebut. Oleh itu, kawasan tempat Datuk Baginda Putih bertapak dinamakan sebagai Lahad Datu. Lahad dalam dialek kaum Bajau membawa maksud tempat, manakala Datuk merujuk kepada golongan yang bergelar datuk-datuk dari Filipina. Oleh itu, Lahad Datu bermaksud tempat datuk-datuk. Selain itu, terdapat nama lain yang merujuk kepada Lahad Datu. Menurut penduduk tempatan,
Nama Lahad Datu juga dikenali sebagai Kerugau yang berasal dari bahasa Idaan. Kerugau membawa maksud kawasan tompok-tompok batu karang kerana kawasan batu karang ini banyak didapati di persekitaran pantai Lahad Datu, bermula dengan kawasan Kunak sehingga ke kawasan Tungku.